Hello, hai. Anda bersama dengan saya. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda teknik untuk layering skincare. Ada banyak mereka dekat luar sana yang rasa confused bila pakai skincare, yang mana nak pakai dulu, yang mana nak pakai kemudian. Jadi as a rule of thumb, yang ni saya nak share dengan anda. The rule of thumb adalah apabila anda apply apa-apa produk skincare, pakai yang paling nipis kepada yang tebal, ataupun senang nak bezakan adalah pakai produk yang paling banyak mempunyai kandungan air kepada produk yang mempunyai paling kurang ataupun tak ada air langsung. Contohnya sejenis minyak lah, produk yang berasaskan minyak. Okey, seperti yang saya cakap tadi, start dengan produk yang paling banyak air. So in this case kita start dengan cleanser. Hari ni saya dah cucilah muka saya dengan cleanser. So saya akan tunjuk kepada anda selepas cleanser kita pakai toner. So step hari ni bermula dengan toner. Disebabkan saya yang mempunyai masalah hyperpigmentation ataupun bintik-bintik hitam, bahasa Melayunya cakap jeragat lah. So kebanyakan produk-produk yang saya pakai berasaskan produk yang mempunyai bahan-bahan untuk merawat hyperpigmentation. Apa yang akan saya tunjuk pada anda hari ini, saya akan demonstrate kepada dua lah. Di sebelah kanan saya akan demonstrate kepada anda penggunaan skincare ataupun dia punya step untuk sebelah siang. Manakala di sebelah kiri saya akan tunjuk step kepada anda penggunaan skincare pada waktu malam. Okey, kita mulakan di sebelah kanan, iaitu apa yang akan anda lihat adalah bagaimana saya apply skincare pada waktu siang. Okey, bermula dengan toner. Saya pakai brand ni, antara brand yang saya pakai lah, iaitu Hada Labo. Yang ni memang specifically untuk orang yang ada masalah hyperpigmentation. Anda boleh tengok kat sini dia punya kandungan, 3 kandungan utama dalam produk toner Hada Labo warna biru gelap ni, Triamcinolone acid, fokus untuk bintik-bintik hitam, dan ada 2 jenis hyaluronic acid. Kalau anda perasan, hyaluronic acid dia ada mention first hyaluronic acid, yang kedua nano hyaluronic acid. Hyaluronic acid adalah sejenis high molecular weight of hyaluronic acid yang jenis molekul besar, dan nano hyaluronic acid adalah sejenis molekul saiz yang lebih kecil dan boleh menembusi lapisan kulit di sebelah dalam. Okey, kita pakaikan toner ni dekat muka. So bila anda beli toner, anda kena baca dia punya guideline macam mana nak pakai lah, sama ada letak kat cotton pad ataupun just dab dekat muka. So untuk toner ni dia ada mention dekat belakang just dab dekat muka. Cuma yang tak berapa saya suka, tak berkenan dengan toner ni, dia punya tekstur agak pekat. Kebanyakan toner-toner yang saya pakai sebelum ni tekstur dia lebih light. Bila tekstur lebih pekat ni kena hati-hatilah. Kadang-kadang bila kita pakai dengan kita buat layering, mungkin tak compatible with the other product. Okay, saya dah settle dengan toner, dan next step adalah penggunaan serum. Okay, untuk serum ni sebenarnya adalah fungsi untuk merawat. Depends pada masalah dekat muka anda. Ada 3 jenis, iaitu essence, serum dan ampule. Okey, apa beza di antara tiga jenis ni adalah dia punya concentration dan dia punya function. Kalau anda menggunakan 2 jenis produk, iaitu contohnya essence dan serum, mungkin satu untuk treat masalah hyperpigmentation, satu lagi untuk hydrating, boleh pakai. Macam saya jenis minimalis, saya suka menggunakan produk sesimpel yang boleh. Kalau boleh at one time tu ada satu jenis, sama ada essence sahaja ataupun serum sahaja. Tapi untuk anda kat luar sana, kalau nak pakai 2 jenis pun boleh. Contohnya macam ni si essence vitamin C dari brand Garnier, anda boleh pakai bersama dengan serum lain. Cara pakai saya cakap tadi kan, guna produk yang lebih banyak air dahulu, lepas tu yang kurang air dekat bahagian lapisan atas. Okey, macam ni adalah serum glutathione. Jadi katalah anda nak pakai kedua-dua produk ni, anda kena pakai yang ni dahulu sebab yang ni lebih banyak air, dan lepas pakai yang tu baru anda apply second layer yang ni. Okey, untuk macam kes saya hari ni, saya tak nak pakai pun essence tu, saya nak pakai serum ni sahaja. Jadi boleh terus titiskan lah. Okey, saya nak remind sekali lagi, orang yang pakai serum yang ada pakai dropper ni kan, jangan
sesekali sentuh dropper tu dekat kulit muka. Sebab especially orang yang ada jerawat, dia boleh membiarkan masalah jerawat tu dekat kulit muka dia apabila ada contamination dengan bakteria daripada jerawat lain. Ni kesalahan besar lah kalau orang yang ada masalah jerawat ni. Okay, so just sapu ataupun apply evenly lah throughout your face. Tapi macam kes saya ni, saya nak tunjuk sebelah saja kan. Okey, hanya waktu siang sahaja yang ada sinaran UV. Jadi kita nak maksimiskan penggunaan vitamin C, apa-apa produk yang ada vitamin C, anda pakai waktu siang sahaja. Saya punya kulit, vitamin C ni very potent sebenarnya. Ascorbic acid ni very potent, dia boleh irritate your skin. Untuk orang yang tak biasa, kadang-kadang dia boleh buat rasa gatal. Macam saya rasa gatal. Jadi saya pilih untuk saya manfaatkan penggunaan vitamin C, saya pilih moisturizer yang ada kandungan vitamin C. So ini adalah antara brand yang ada vitamin C 5% punya kandungan. Dan cuma yang saya tak berapa suka pasal moisturizer ni, dia punya tekstur agak pekat. Tunjuk pada anda ya. Nampak tak? Aduh. Quite thick. Kalau tanya saya, sebenarnya saya lebih suka moisturizer yang jenis light, kerana bila dia light, kita senang nak blend kita punya makeup dan dia juga senang absorb. Macam brand Simple ni lah. Brand Simple ni jenis moisturizer jenis light, tapi dia tak ada tak ada function untuk treat kita punya kawasan muka kalau ada masalah. Kalau anda pernah dengar lah saya punya video berkenaan dengan pemilihan moisturizer sebelum ni, kalau orang ada masalah, saya recommend untuk beli moisturizer yang plain, yang tak ada function untuk treatment. Macam yang ni adalah moisturizer yang ada function untuk treatment, untuk rawat muka. Sebab apa? Saya cakap moisturizer jenis macam ni anda perlu pakai serum. Tapi macam saya, memang sebelum tadi saya dah pakai serum, tapi sebab saya juga nak pakai vitamin C, saya tak nak pakai serum yang ada kandungan vitamin C sebab muka saya ada masalah, rasa macam gatal. Jadi saya pilih moisturizer yang ada vitamin C sebagai ganti. Okey. Okey, sekarang dekat muka saya dah ada toner, dah ada serum dan ada moisturizer. Dan untuk waktu siang, produk yang terakhir yang kita perlu dan wajib pakai adalah sunscreen. Yang ni daripada brand Neutrogena. Saya ada share sebelum ni cara pemilihannya. Anda perlu cari SPF minimum 30 ataupun 50 lah untuk kegunaan harian. Macam ini SPF 50, PA dia ada 13. Okey. Okey, cara penggunaan sunscreen saya pernah ajar sebelum ni. Untuk satu muka anda perlu pakai 2 ruas jari. Macam mana 2 ruas jari? Ni. Okey. Ni 1 ruas sampai kat sini. Kalau 2 ruas sampai sinilah. Tapi sebab saya pakai sebelah muka saja, jadi sampai kita ambil 1 ruas sahaja. Nampak yang banyak sebenarnya. Jadi apa yang saya buat untuk mengelakkan dia macam rasa terlampau banyak ataupun melekit dekat muka, anda buat 1 layer dulu. Buat 1 layer. Pakai sapu dekat kulit muka. Bila dah nampak kering, anda buat 1 layer lagi. Itu cara saya lah. Dan untuk kawasan yang banyak bintik-bintik ataupun dah keluar jeragat ataupun ada sunburn, anda boleh apply lebih sikit kat kawasan tu. Okey, saya dah settle 1 layer. Okey, dah kering sikit. So sekarang saya akan apply second layer. So dekat pipi ni saya suka letak lebih lah. Sebabnya dekat pipi saya banyak bintik-bintik hitam. Dengan kawasan hidung. Kawasan hidung kena lebih juga sebab dia mempunyai kedudukan paling tinggi dekat kawasan muka, yang senang terdedah pada cahaya matahari dan juga senang kena pigmentation. Kalau rasa macam banyak juga, anda boleh buat sampai 3 kali, 3 layers. Buat 3 kali lapisan. Macam saya pun masih ada nampak macam susah nak absorb lah. Okey. Dia akan absorb ni, cuma dia takes time. Ataupun kawasan yang banyak bintik-bintik, jeragat, anda boleh lebihkanlah kawasan tu.
Okey. Okey, sekarang okey, dah settle. So inilah rutin pada waktu siang. Sebelah kanan saya adalah rutin yang saya guna untuk dipakai waktu siang. So sebelah kiri saya akan demonstrate apa yang saya pakai waktu malam. Okey, sama juga teknik dia macam tadi. Pakai barang yang paling banyak air kepada yang paling kurang air. Tapi teknik yang ni saya nak ajar agak special kerana saya akan buat layering dengan oil. Sejenis oil untuk the last moisturizer yang kita akan pakai dekat muka. Sebab kita nak lock all the moisture. Sebab malam ni kita tidur kan, waktu kita tidur tu sebenarnya kulit tengah bekerja dekat muka. Dia tempat mana nak kena repair, tempat mana yang macam nak hydrate dan semua. Waktu tu lah yang macam kita sepatutnya lebih sikit lah rawat ataupun manjakan kulit muka kita. Okey, untuk malam macam saya cakap tadi, saya nak pakai toner jenis ni, glycolic acid daripada brand The Inky List. Saya ada pakai retinol juga. So, retinol daripada brand yang sama, The Inky List. Tapi isu dia kita tak boleh nak mix kedua produk ni kerana retinol dan AHA dia boleh cancel out each other. Jadi anda kena pakai salah satu. Ada satu lagi method, kalau anda nak pakai juga dalam waktu yang sama, anda kena pakai yang ini dulu dan biarkan selama setengah jam baru anda apply retinol ni. Tapi saya tak sukalah buat macam tu. Macam saya cakap tadi, saya ni jenis yang minimalis. Saya tak nak pakai produk banyak-banyak dekat muka. Jadi untuk kalau malam yang saya pakai glycolic acid, saya akan skip lah retinol. Kalau malam tu saya pakai retinol, saya skip glycolic acid, saya pakai jenis toner jenis lain. Sama ada pakai yang ni pun boleh, yang ni boleh pakai juga waktu malam. Ataupun saya pakai toner simple. Okay, so untuk glycolic acid, toner jenis macam ni, kena pakai cotton pad. Dia punya concentration quite high. Anda kena pakai cotton pad ya. Teknik yang betul sebenarnya dia taklah ni cuma macam kita nak the best way. Sepatutnya kita kena tarik ke atas. Tapi saya selalu lupa. Manusia cepat lupa. Saya main je tarik ke bawah. Tapi kalau macam anda nak maintain keanjalan kulit muka anda, apa-apa yang anda pakai dekat muka, cuba tarik ke atas. Okey. Toner jenis ni tak boleh pakai waktu siang ya, sebabnya is very sensitif dengan cahaya. Kita hanya pakai waktu malam. Ada toner brand Pixie, dia punya concentration 5%, yang tu anda boleh pakai juga waktu siang. Tapi toner yang ni sebab dia ada concentration 10%, pakai hanya waktu malam. Okey, saya dah pakai toner, lepas tu saya nak pakai serum. Serum waktu malam, tadi saya dah pakai glutathione. So yang ni saya pilih untuk pakai waktu malam. Sekarang dia adalah alpha-arbutin. Kandungan The Ordinary, untuk brand The Ordinary ni adalah 2%. Dalam ni dia ada hyaluronic acid juga. Hyaluronic acid ni dia ada kebolehan untuk tarik air. Untuk tarik air 1000 kali. Dia tarik all the moisture dekat persekitaran ni ke kulit muka kita. Jadi bila anda pakai ni, dia kulit muka anda akan rasa lembap. Tak rasa kering. Dan pada masa yang sama, alpha-arbutin ni untuk merawat masalah orang yang ada hyperpigmentation juga. Okey, saya dah siap pakai serum. Okey, ni nampak tak? Very moist. Sebelah ni dia nampak macam putih sikit sebab saya pakai sunscreen. Kita dah letak protection dekat kulit muka kita, macam dah letak perisai. So sebelah ni anda akan bezakan lah, sebelah ni tak ada perisai sebab kita pakai waktu malam kan. Okay, serum saya dah pakai. So moisturizer, siang tadi saya pakai yang quite heavy. So saya tunjuk pada anda, ni antara moisturizer yang saya sangat suka, very light. Siapa pernah pakai brand ni memang tak nak tukar brand lain.
nampak macam lotion je kan, nampak macam, tapi sebenarnya dia punya ni texture very light. Tengok tu, tak nampak dah dia punya ni. Saya memang suka jenis moisturizer macam ni. Moisturizer yang dia punya texture lebih kurang macam ni adalah brand daripada Clinique. Anda boleh cari, ataupun Laneige. Sapu rata-rata dekat muka. Okay, macam biasalah saya cakap tadi, kalau ni saya sapu juga dekat bahagian leher. Tengok kulit muka saya nampak very hydrates, very moisturized. Okay, satu teknik yang ni agak special, sebabnya kebiasaannya stop sampai sinilah moisturizer. Sebab malam kita tak pakai sunscreen kan. Tapi saya nak share pada anda satu lagi teknik kalau kulit muka anda sangat kering, dan waktu malam kadang-kadang kita pasang aircon kan. Aircon ni mengeringkan kulit juga. Jadi untuk mereka yang macam nak buat extra effort sikit, kalau anda rajin, anda boleh cari brand Palmer's ni. Saya sangat suka dia punya formulation, sebab dekat belakang ni dia ada semuanya pelbagai jenis plant oil. Jadi ini sebenarnya moisturizer lah. Kita boleh kategorikan dia sebagai moisturizer jenis emollient. Okay, tak perlu letak banyak. Allah. Okay, tunggu kering sekejap. Tunggu kering apa yang anda dah letakkan dekat muka tadi, dah layering dekat muka tadi tu. Tunggu sekejap bagi kering. Lepas tu anda letakkan sedikit titisan minyak ni dekat kulit muka. Okey, kenapa? Okey, moisturizer yang saya pakai tadi brand Simple, dia akan moisturize the skin. Tetapi moisturizer daripada jenis emollient ni, yang ni moisturizer sebab dia sejenis macam minyak macam tu kan, dia plant oil base, dia akan lock segala yang kita dah pakai kat dalam, yang kita pakai dekat lapisan bawah-bawah tadi, yang first tadi, semua yang ada kandungan moisture yang boleh moisturize your skin, dia akan lock. Jadi anda tak perlu risau dia hilang. Saat malam kulit kita, walaupun kita pakai moisturizer, still ada chances untuk molekul air terbebas dekat udara. Tapi bila anda pakai yang jenis macam ni, sejenis moisturizer yang jenis plant oil base ni, anda lock, anda buat macam satu seal kat atas tu, jadi molekul air memang tak boleh keluar. Dia terperangkap je dekat bawah lapisan kulit. Jadi saya sangat suka, sebabnya bila bangun pagi, kulit muka saya rasa sangat fresh dan tak berminyak pun. Cuma untuk mereka yang ada fungal acne dia kena avoid whatever segala produk yang oil base, sebab tu makanan kepada fungal. Jadi anda tak digalakkanlah buat teknik ni. Tapi kalau mereka yang tak ada masalah dengan fungal acne dan juga ada masalah kulit kering, this is very good teknik untuk anda apply pada waktu malam. Siang saya tak berapa galakkan lah, boleh buat, cuma bila anda letakkan the last part dengan ni, dia agak susah nanti anda nak apply makeup dan sebagainya, sebab makeup tu jadi macam dia tak boleh nak blend dengan kita punya skincare yang kita dah layer tadi. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Saya harap dia dapat manfaatkan oleh mereka yang mempunyai masalah kulit kering. Kalau anda biasa buat teknik ni, insya-Allah kulit muka akan jadi sangat glowing. Dan pagi besok bila anda pakai skincare, guna kaedah yang saya tunjuk tadi dan apply anda punya makeup takkan bercapuk dan cantik sangat bila anda dah blend each other. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, anda tinggalkan komen di bawah. Bye bye.